Assalamualaikum. Hi everyone. Hi everyone. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Saya doakan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Lagi beberapa hari lagi, 2 hari lagi kita nak sambut Ramadanan. Jadi saya harap, saya doakan semoga anda diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk menempuhi bulan Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan segala amal ibadat yang kita buat nanti dalam bulan Ramadan akan diterima oleh Allah SWT dan menjadi asbab untuk kita masuk syurga, insya-Allah. Jadi pada malam ini saya nak menyampaikan kisah-kisah seram. Kisah-kisah seram ini saya ambil daripada blog-blog tempatan lah. Kalau macam YouTuber lain, dia ada subscriber dia sendiri yang hantar. Tapi saya masih menggunakan sumber Google lah untuk cari kisah-kisah seram. Jadi pada malam ini adalah kisah-kisah seram yang saya nak sampaikan. Jadi saya harap anda semua terhibur. Tapi sebelum kita mula, saya nak cakap yang channel Mr. Ora ni sedang ada lagi sikit lagi 69 lagi nak capai 1000 subscriber. Jadi saya harap anda semua yang baru menonton channel ni, tolonglah subscribe kan. Walaupun anda tak nak tengok channel saya, tapi saya nak subscribe saja. Tak apa, saya tak kisah, yang penting subscribe kan. Jadi pada malam ini ada kisah seram yang saya nak sampaikan. Jadi jom kita tengok kisah. Fikri bukan nama sebenar. Fikri dia nak bercerita tentang pengalaman dia tengah bergaduh dengan isteri. Kemudian Fikri ambil jalan untuk pergi memandu tengah malam. Dan tiba-tiba, daripada dia rasa kecewa disebabkan pergaduhan dengan isteri dia, tiba-tiba ketika dia tengah memandu, dia didatangi rasa seram pula. Apa yang berlaku? Jadi jom kita sama-sama ikuti kisah Fikri bertajuk Keluar Rumah Tenangkan Diri. Baik, pada malam tu Fikri dia rasa stres. Emosi Fikri agak terganggu disebabkan ada sedikit pertengkaran dengan isteri beliau. Jadi si Fikri ni dia tak nak konflik yang lebih besar. Jadi Fikri ambil keputusan nak keluar sekejap untuk tenangkan fikiran. Jadi si Fikri ni sempatlah cerita dekat isteri dia nak keluar. Tapi isteri dia diam, buat dek aja, tak cakap apa-apa. Tapi si Fikri ni tahu isteri dia tengah marahkan dia. Maklumlah, suami isteri bergaduh kan, sedangkan lidah lagi tergigit. Jadi si Fikri ni pun tanpa berlengah lagi, beliau ambil kunci kereta yang disangkut dekat dinding. Dia terus keluar daripada rumah bawa kereta. Jam pada waktu tu 10.30 malam. Si Fikri ni keluar rumah, tapi dia tak tinggalkan isteri dia seorang-seorang lah, disebabkan ada anak-anak beliau di rumah. Tujuan utama lah yang si Fikri ni nak keluar adalah, pertama dia nak redakan keadaan yang tengah tegang tu. Waktu tu fikiran si Fikri ni pun dah tak tenteram. Jadi dia takut kalau dia jadi lebih agresif sampai pukul-memukul. Jadi dia nak tenangkan diri dia yang nak marah tu. Dia keluar daripada rumah tu sekejap saja. Sebenarnya menurut Fikri ni lah, dia cerita lah, orang lelaki ni dia ada ego. Jadi si Fikri ni dia tengah belajar nak tundukkan ego beliau dengan isteri. Siapa tak sayang bini oi. Jadi si Fikri ambil keputusan tu, dia nak keluar daripada rumah tu. Dia bukan nak larikan diri, cuma nak cool down. Orang putih panggil cool down. Dia nak keluar daripada rumah sekejap je. Kemudian si Fikri ni pun keluarlah meronda dengan kereta dia. Tak tahulah dia pergi ke mana. Ke mana saja pedal dia bijak, berjalanlah kereta tu, tak ada hala tuju. Dia cuma nak rasa feel midnight driving. Jadi si Fikri ni pun dia mandulah kereta sambil duduk fikir apa yang patutnya dibuat. Dia rasa menyesal. Sebenarnya dia tak sepatutnya marahkan isteri dan juga anak-anak dia sekali, hanya disebabkan hal-hal yang remeh, hal yang kecil lah. Itulah yang membelenggu fikiran si Fikri ni. Ya, biasalah, rasa bersalah tetap akan menyelubungi diri. Tapi ada kalanya kadang-kadang kita takkan dapat nak tahan perasaan. Tersembur jugalah rasa marah tu bila rasa tertekan. Jadi si Fikri ni kena buat sesuatu. Dia kena keluar sebentar daripada rumah, jauhkan sikit daripada isteri dia. Bila dah okey, baru balik. Waktu si Fikri ni tengah mandu, secara tak sedarlah, sebenarnya dia dah mandu jauh. Dia siap dah masuk jalan tempat pengumpulan sampah sarap. Maksudnya kereta dia tu dah menuju nak pergi ke tempat pembuangan sampah. Tempat pengumpulan sampah tu, semua sampah akan dibuang dekat situ. Jadi dah tentulah kawasan tersebut
pada waktu malam dah tentulah gelap, ditambah sunyi, tambah lagi tak ada lampu jalan, dan nak tambah seram lagi, tapak pelepasan sampah ni jauh daripada perumahan ataupun perkampungan. Laluan yang si Fikri ni guna, dia macam shortcut untuk masuk dan keluar ke LPT2 yang berada tak jauh di depan. Kiri dan kanan jalan tersebut gelap disebabkan tak ada lampu jalan. Yang terang hanyalah lampu kereta si Fikri ni aja yang menyuluh jalan. Jadi si Fikri ni pun memandu. Dia melepasi tempat pembuangan sampah tersebut. Tapi tiba-tiba si Fikri ni brek mengejut dan dia pusing steering secara tiba-tiba. Berderau jugalah darah si Fikri ni. Sempatlah si Fikri ni dia astagfirullah. Dia sempat mengelak lah. Nak tahu apa yang mengganggu si Fikri sampai dia hampir terbabas. Baik, sebenarnya dekat tengah-tengah malam, dekat jalan yang dia lalu tu, tempat yang gelap, tempat pelepasan sampah tu, yang tak ada lampu jalan dan sebagainya, sebenarnya waktu si Fikri ni tengah memandu kereta, secara tiba-tiba ada budak kecil merangkak melintas jalan dalam keadaan berbogel. Inilah punca Fikri nyaris nak kemalangan. Tapi nasib baiklah tak ada kereta lain yang lalu waktu kereta si Fikri ni terbabas ke laluan yang bertentangan. Kalau ada kereta yang lalu daripada arah bertentangan, memang accident lah jawab dia. Nak describe budak yang melintas jalan tu pula, dia umur macam budak yang baru pandai nak merangkak. Dia kecil saja badan dia, tapi berkepala botak. Masalah dia, budak yang merangkak tu dia tak pandang langsung ke arah si Fikri ni. Dia just merangkak saja melintas jalan. Terperanjat jugalah si Fikri ni, sebab tiba-tiba dia melintas macam kilat, zoom. Gitulah. Ya Allah, si Fikri ni beristighfar. Saya nak pusing balik ke tak nak ni? Saya dah kecut perut. Sebab kat depan sana laluan ladang kelapa sawit, jalan dia pun sunyi. Itu adalah sangkaan si Fikri ataupun monolog si Fikri ni. Dia cakap dia dah takut nak patah balik dan nak teruskan pun dah takut. Dia dah jadi serba salah. Jadi si Fikri ni duk terfikir, macam mana beliau boleh memandu pada malam macam ni? Maksudnya macam mana si Fikri ni dia terkejut, macam mana dia boleh ada keberanian nak ronda-ronda pada malam-malam, siap lalu jalan yang tak ada lampu jalan lagi. Sampai jumpa benda Allah tu. Itu adalah cara dia menyalahkan diri sendiri. Maksudnya si Fikri ni dia macam dia rasa menyesal pula keluar memandu tengah malam. Secara tak sedar dia dah berjumpa dengan benda tu. Duk-dak, duk-dak, duk-dak. Jantung si Fikri ni berdegup kencang. Rasa panik. Jadi si Fikri ni dia tarik nafas dan tenangkan hati. Beliau terus memandu seorang diri. Tapi kali ni si Fikri dia bawa laju sikit, tapi dengan berhati-hati. Kalau tadi Fikri bawa dengan slow-slow sambil layan perasaan kecewa. Tapi kali ni bila dah datang rasa takut, dah tekan minyak laju-laju. Kiri dan kanan sebenarnya ada tanaman kelapa sawit. Waktu tu rasa macam nak cepat sampai rumah, rasa takut sangat. Tapi si Fikri ni terus juga drive untuk nak sampai ke rumah dan tak berpatah balik. Jadi beliau teruskan memandu melalui jalan yang jauh. Beliau dah tak nak berpatah balik, takut jumpa kali kedua. Bulu roma masih tak turun lagi. Sekali lagi si Fikri ni terkejut. Beliau dengar suara tangisan bayi. Suara tangisan bayi tu pula sepertinya macam ada dekat dengan si Fikri ni. Paling dekat, seolah-olah rasa duduk dekat tempat belakang. Suara tu bayi macam menangis lapar minta susu. Lebih kurang macam tu lah. Sakit telinga dengar. Memang bingit suara si Fikri ni. Meremang habis bulu tengkuk si Fikri ni. Nak kata kecut, memang kecut sekecut-kecutnya. Jadi si Fikri ni nak toleh belakang dah tak berani. Takut dia sergah karang, terbabas pula. Tapi si Fikri ni dia rasa benda tu memang ada dekat tempat duduk belakang, walaupun seat belakang kosong. Jadi si Fikri ni teruslah baca apa-apa saja ayat suci yang terlintas di dalam kepala dia. Si Fikri ni membaca ayat kursi beberapa kali dengan harapan benda tersebut pergi ataupun hilang. Seriau. Yes, memang si Fikri ni rasa seriau, takut, panik dan sebagainya. Si Fikri ni dia punya pemanduan, cara memandu tu pun dah tak tentu arah. Pegang steering dah tak kena,
nak tukar gear dan sebagainya. Disebabkan menggeletar seluruh tubuh badan serta tangan yang pegang steering pun dah turut dah menggeligih. Kaki pun dah rasa lembik, seram sejuk. Bulu roma memang tak turun lagi lah. Jadi si Fikri ni dia dah panik, dah tak tahu nak buat apa-apa lagi. Jadi alhamdulillah si Fikri nampak ada pam minyak. Jadi si Fikri ni drive terus pergi dekat pam minyak. Terus dia hembus nafas lega disebabkan keadaan dah terang. Bunyi suara bayi tu pun dah hilang. Tapi Fikri ni dah tak tahan. Dia terus rasa nak buang air kecil. Tapi Masa beliau turun daripada kereta, si Fikri ni turun daripada kereta, si Fikri ni dia nampak pekerja yang jaga pam minyak tu asyik pandang je si Fikri ni dengan perasaan terkejut plus pelik. Tapi si Fikri ni masih tak tahulah kenapa. Tapi dia buat tak tahu je lah. Fikri ni pun teruskan ke tandas dan buang air. Tapi waktu tu Saya pula dah. Waktu tu Fikri ni dia dah rasa bahu dia ni dah berat. Dahi dia pun rasa macam ada benda yang tekuk. Jadi lepas dia dah habis kencing apa semua, dia nak basuh tangan, dia pergi dekat sinki. Waktu dia pandang cermin yang ada dekat sinki dalam tandas tu, Allahu Akbar, terkejut si Fikri ni disebabkan bahu dia yang berat tadi, yang dia rasa macam dahi dia macam ada orang tekuk, rupanya itu ada jawapan dia. Ada budak duduk atas bahu dia. Mata dia merah, berkepala botak. Nampak taring dia keluar daripada mulut. Seluruh kulit dia penuh dengan kesan lebam. Jadi Fikri ni punya terkejut, terus libas tangan macam nak tolak budak yang duduk atas kepala dia tu, lepaskan daripada badan dia macam tepis. Dia macam tu. Tapi tak rasa pun jasad dia ada atas tu. Tapi berat tu rasa. Jadi Fikri ni punya takut, terus lari dekat lelaki tadi. Saya lagi. Fikri ni jadi panik. Jadi Fikri ni bercerita lah ada hantu budak kat dalam tandas tu. Jadi Fikri ni teruslah cerita dekat lelaki tadi. Lelaki tu pun tanya si Fikri. Dia tanya laluan mana yang si Fikri ni guna, jalan yang mana Fikri ni guna. Jadi si Fikri dia pun ceritalah yang dia lalu dekat jalan tempat buang sampah tu. Dia pun cakap lelaki tu, kalau nasib baik jumpalah budak tu. Dan memang beliau pun pernah terkena lelaki yang jaga pam. Jadi lelaki yang jaga pam tu pun bagi tahu si Fikri ni, bukan si Fikri ni je orang pertama yang terkena. Sebelum ni memang ada ramai yang dah kena. Jadi si Fikri ni teringin nak tahu apa sebab dia dan macam mana dia boleh berlaku. Jadi budak yang jaga pam tu pun ceritalah, jin dia memang suka menyerupai benda-benda yang menakutkan. Lagi-lagi manusia takut, lagilah jin ni suka. Lagipun jin yang jenis ni suka mengusik. Menurut lelaki pam yang bekerja pam minyak ni, sebenarnya dulu tempat pembuangan sampah tu ada orang buang bayi. Orang yang kerja dekat tempat sampah tu jumpa mayat budak penuh kesan lebam. Bila Fikri ni dengar cerita daripada budak yang jaga pam minyak ni, terus rasa kesian. Dan itu adalah apa yang diceritakan oleh lelaki yang jaga pam minyak tersebut. Bila dengar cerita macam tu, si Fikri ni terus rasa insaf. Dia teringat anak-anak dekat rumah yang sangat memerlukan kasih sayang dan belayan daripada orang tua. Kasihan anak-anak yang tak berdosa menjadi mangsa keadaan. Jadi malam tu si Fikri ni balik ke rumah dengan membawa perasaan sedih disebabkan cerita bayi yang dibuang tadi. Tapi suara tangisan bayi tersebut seakan-akan masih lagi terdengar. Tetapi Fikri ni dia tak biarkan ada kat situ. Fikri ni dia terus pergi berubat. Dan ustaz tu pun bercerita, ya memang Fikri ni dah terkena gangguan. Alhamdulillah selepas itu semua baik-baik saja. Itu adalah pengalaman si Fikri ketika duduk di sana bertemu dengan hantu budak. Fikri kini dah berpindah, ada cerita lain pula. InsyaAllah ada kesempatan si Fikri akan bercerita lagi. Okey, sekian. Itu adalah kisah kita yang pertama, kisah tentang keluar rumah untuk tenangkan diri. Cerita ini cerita ini diceritakan oleh Fikri, ditulis semula oleh Rashid Salim dan dibacakan oleh saya balik. Okey,
Okey, kita teruskan lagi dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini diceritakan oleh Amir, bukan nama sebenar. Beliau bekerja sebagai seorang pak jaga ataupun security guard. Beliau baru je masuk kerja, tapi beliau dah mengalami pengalaman seram ataupun beliau pernah diusik. Dah ada pengalaman diusik oleh makhluk alam sebelah tersebut. Jadi, jom kita teruskan lagi. Kita dengar kisah yang dikongsi oleh Amir. Masih lagi ditulis oleh Rashid Salim. Jom. Amir, beliau pernah bekerja sebagai pengawal keselamatan dekat sebuah hospital lama. Tempat dia beliau rahsiakan untuk jaga nama baik pihak berkenaan. Dekat sini, si Amir ni dia cuma nak cerita tentang pengalaman seram saja yang dia alami. Si Amir ni dia pak guard barulah, baru masuk. Bila bertugas waktu siang, kira okey lagi lah. Waktu ni si Amir ni dia tak rasa apa-apa lagi lah. Biasalah waktu siang kan, nak takut buat apa. Perasaan tu biasa saja. Tapi bila bertukar masuk shift malam, perasaan si Amir ni dah bertukar. Dia rasa lain macam sikit. Si Amir ni dia tak tahu kenapa perasaan seram sejuk datang dekat diri dia dan mengganggu fikiran dia. Mungkin disebabkan dia asyik duk fikir apa yang kawan-kawan kerja duk cerita tentang hal-hal yang seram ataupun hal yang pelik yang pernah berlaku dekat hospital tempat Amir bertugas ni. Diorang ni pernah cakap, kalau meronda pada waktu malam kat hospital ni, tolong berhati-hati. Si Amir ni pun dah mula rasa kurang selesa. Nak kata dia berani, taklah kot. Tapi disebabkan kerja si Amir ni dia lakukan juga. Nampak aja kerja ni mudah, tapi mencabar. Dia mencabar dari sudut keberanian dan juga kecekapan. Tapi apa yang dikatakan berhati-hati itu bukanlah apa. Sebab dia orang cakap pada waktu malam ada yang pernah jumpa orang, tapi bukan orang. Aduh, ini yang membuatkan si Amir meremang bulu roma. Maklumlah, hospital kan, tempat di mana ada orang yang meninggal dunia. Ada yang sakit dan juga ada yang tenat. Pendek kata, tempat orang sakit, tempat orang yang badan lemah. Jadi macam-macam lah yang berlaku. Jadi banyaklah makhluk-makhluk ni akan bertandang. Saya pun, si Amir ni pun dia tak nak fikir yang bukan-bukan. Niat si Amir ni dia nak bekerja, dia nak cari rezeki yang halal saja. Malam pertama, si Amir ditugaskan jaga pintu depan buat lelaki. Rasa relax lah disebabkan waktu melawat dah habis. Jadi tak ada siapa-siapa pun masuk kecuali emergency. Jadi si Amir menggunakan waktu yang terluang ni untuk main handphone sambil layan-layan media sosial lah. Si Amir ni diberikan walkie-talkie untuk berkomunikasi. Kalau ada apa-apa lah, memang dia orang akan berhubung melalui alat tersebut. Jadi kadang-kadang si Amir ni ataupun Pak Guide ni dia akan berkomunikasi dengan pos untuk tanya perkembangan dan laporan. Itu saja kegunaan walkie-talkie. Pada waktu tu si Amir ni maklum semua okey saja disebabkan tak ada orang yang buat hal ataupun tak ada apa-apalah. Keadaan hening. Dan tiba-tiba dekat wad lelaki yang si Amir ni jaga, keluar seorang lelaki. Si Amir dia terus tanya, Pakcik, Pakcik nak pergi mana? Pakcik tu jawab, nak, Pakcik nak minta izin boleh tak? Pakcik nak keluar, nak ambil angin. Pakcik dah bosan duk baring dekat dalam wad. Si Amir ni pun cerita lagi, minta maaf pakcik, saya bukan tak bagi pakcik keluar, tapi memang malam-malam pakcik tak boleh merayau. Pakcik kena baring dekat katil pakcik. Tolonglah pakcik masuk balik wad pakcik. Alah, aku nak keluar kejap je lah. Kau ni janganlah serius sangat. Itu adalah perkataan yang diucapkan oleh pakcik tua itu kepada Amir. Si Amir terus jadi serba salah. Sepatutnya pesakit memang tak boleh keluar. Jadi si Amir ni minta pakcik tu masuk balik ke dalam wad dan duduk dekat katil dia. Tapi pakcik ni dia masih lagi tak nak masuk. Si Amir pun terus masuk ke dalam, panggil nurse untuk cerita yang ada pesakit nak keluar ambil angin. Si nurse ni pun keluar dan terus tanya, mana pesakit? Bila si Amir ni pusing ke belakang, pakcik tu dah tak ada, gaib. Si Amir ni rasa bengong sekejap.
Dan misi tadi terus buat check, dan si nurse tu cakap tak ada pesakit yang keluar daripada ward. Semua masih tidur dan berehat dekat katil masing-masing. Jadi si Amir ni bila dengar ayat daripada nurse ni, terus si Amir terdiam. Tapi dia masih tak berpuas hati dengan apa yang dilalui. Jadi dia minta pula pihak hospital check CCTV, rakam dekat tempat dia pada malam tu. Bila si Amir ni tengok balik rakaman CCTV tempat dia bercakap dengan pakcik tu, memang pelik. Dalam rakaman CCTV tu, si Amir nampak seolah-olah bercakap seorang-seorang, macam tak ada orang depan dia. Jadi supervisor si Amir dia kata, biasalah tu Amir, kau budak baru, dia nak perkenalan dengan kau lah tu. Kau nak tahu, ada yang lagi teruk daripada kau. Bila dia dengar supervisor dia cakap macam tu, rasa seriau pula si Amir ni. Si Amir ni pula, dia berharaplah dia tak nak bertemu dengan sesuatu yang dikatakan teruk. Sedangkan baru jumpa yang macam ni pun dah ringan. Baru jumpa yang ringan ni pun dah rasa meremang. Tapi malam berikut dia, si Amir ni kena ganti pula rakan sekerja yang jaga pos belakang. Pos belakang ni pula dekat dengan bilik mayat. Kebetulan malam tu ramai orang kat situ disebabkan ada kematian. Ahli keluarga dan kawan-kawan dan juga saudara mara si mati datang melawat. Dengar khabar si mati tersebut terlibat dalam kemalangan jalan raya. Ngeri mayat dia. Si Amir dia dengar memang naik seriau. Maklumlah kalau dah mangsa aksiden ni, especially melibatkan aksiden motosikal, jarang aksiden dia tak teruk. Selalunya memang teruk. Ada yang membawa kepada kematian. Tapi itulah, partner si Amir ni ada bagi tahu keadaan mayat yang sampai dekat bilik mayat tu memang begitu tragis. Menurut partner si Amir ni yang pergi tengok mayat dekat rumah mayat tu, katanya mayat tersebut kena gilis dengan 4x4 ataupun Hilux. Kesian, tak berani si Amir nak pergi tengok. Katanya mayat tersebut adalah budak lagi, lebih kurang baya-baya budak sekolah menengah. Dia terbabit dalam kemalangan disebabkan lumba motor ataupun lumba haram, ataupun orang panggil merempit. Tak boleh nak kata apa dah. Kalau dah terbabit dengan lumba haram, sabar je lah. Tapi bila dah ajal datang jemput, nak buat macam mana lagi? Kenalah reda, sedekahkanlah Al-Fatihah kepada si mati. Jadi lepas tu si Amir ni nampak ada orang tengah bersedih dekat pagar, menangis. Jadi si Amir ni pun pergi dekat orang yang tengah bersedih tadi tu. Dia pergi tenangkan. Dia siap boleh tanya lagi, kenapa awak nangis ni? Saudara awak ke yang meninggal? Dia diam aja sambil pekuk muka, teresak-esak dia menangis macam lebih kurang macam tu lah. Jadi dia asingkan diri daripada orang ramai dekat rumah mayat tu. Dia duduk dekat tempat yang tak ada orang, dekat kawasan sama-sama saja. Si Amir ni kisau, kok lah ada apa-apa yang mencurigakan. Dia yang mencangkung tu, dia tu yang tiba-tiba muncul tu, dia bangun dan pandang saya, ataupun pandang si Amir ni. Wajah dia sayu je tapi pucat. Terus si Amir ni tanya, kenapa? Kenapa awak pucat ni? Tapi dia tetap diam. Terus si Amir ni jadi kesian melihat orang yang tengah menangis tadi tu. Si Amir ni tanya lagi, ada masalah ke? Masih menangis lagi ni? Tetapi dia tetap sedu sedan sahaja, ataupun dia menangis macam dia masih terus tersedu-sedu menangis. Si Amir ni pun dah naik bengong. Dah banyak kali tanya tapi tak ada respon. Yang respon hanyalah menangis. Jadi partner saya call, partner si Amir ni call menggunakan walkie-talkie. Jadi lepas dah jawab walkie-talkie, si Amir ni biarkan je lah budak tu duduk kat situ. Terus dia pergi jumpa partner dia. Lepas tu esok dia, si Amir ni beli surat khabar. Kebetulan dalam berita dalam surat khabar tu keluar kes budak kemalangan. Bila dia tengok rupa gambar
gambar mangsa kemalangan tersebut, rupa budak tersebut memang sama dengan budak yang menangis dekat pagar. Si Amir terkejut, terus meremang bulu roma. Jadi malam tu dia bercakap dengan hantu. Jadi si Amir dia pun bercakap dengan diri sendiri. Lagi lama beliau kerja jadi Pak Gad, lagi mencabar rasa dia, especially jaga hospital, disebab yang orang cakap angker ataupun seram. Jadi saya pun ceritalah. Jadi si Amir dia pun ceritalah kawan dia yang lama kerja dekat situ. Bila dia dengar cerita si Amir ni kena ganggu, terus si kawan Amir yang dah lama kerja kat situ, terus dia cakap, "Alah Amir, relax lah. Takkan baru sebulan dah takut kot. Aku ni pernah nampak Pontianak atas pokok. Tambah lagi, aku pernah nampak ada perempuan mati bersalin dekat wad. Tapi tak payah kacau lah. Kita kan tengah kerja cari makan." Dia ni macam dah biasa. Si Amir ni baru kerja, memanglah tak biasa. Tapi terus bersembang pasal Pontianak pula. Tapi memang betul lah kata si kawan kepada Amir ni. Pada satu malam, giliran si Amir pula ditakdirkan terjumpa dengan kelibat yang diceritakan oleh kawan dia tadi, kawan kerja tu, iaitu Kak Ponti. Tapi bukan atas pokok. Si Amir jumpa kakak cantik tembus dinding tandas. Rupa dia, ni si Amir dah describe. Rupa dia sangat menakutkan. Rambut menggerbang, mata mengeluarkan darah, dan pakaian dia pula lusuh bertumpuk-tumpuk darah, terawang-awang tembus masuk ke dalam tandas perempuan. Kemudian keadaan dekat tandas perempuan agak gelap dan malap. Kebetulan pada masa tu si Amir tengah berjalan nak balik semula ke wad lelaki selepas dia pergi tandas buang air. Si Amir ni dia kawal perasaan dia supaya cool dan cuba beranikan sikit. Tapi tak tahulah, memang dia rasa kakak cantik tu ada dekat belakang dia. Jadi si Amir ni pun terus melangkah sampailah dekat tempat dia mengawal. Masa tu walkie-talkie si Amir ni berbunyi macam bzz 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 bzz, dan terdengar suara yang tak berapa nak jelas. Jadi si Amir ni fikir itu adalah partner dia tengah call dia. Tiba-tiba bunyi macam bzz bzz tadi tu, bunyi macam siaran terganggu tadi tu. Terkejut si Amir ni bila tiba-tiba saja keluar suara orang mengilai. Allahu Akbar. Memang terperanjat si Amir ni. Tapi si Amir ni ingat mungkin kawan dia nak usik dia. Jadi si Amir dia pun terus marah guna walkie-talkie tersebut. Tapi dia dapat feedback balik dengan bunyi suara gangguan yang tak berapa jelas, bunyi suara radio bzz 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 yang tak berapa jelas. Akibat dia habis meremang bulu roma si Amir ni. Ya Allah, si Amir tengok butang ada dekat channel lain. Patutlah tak ada orang reply. Rupanya walkie-talkie tu salah channel. Tapi tak tahulah macam mana boleh tukar. Si Amir ni pun tak tahu. Si Amir ni pun terus roja-roja balik partner dia. Dan akhir dia orang kata sebenarnya dah beberapa kali dah kawan dia ni cuba call walkie-talkie si Amir ni, tapi tak dapat. Manalah beliau ni tahu frekuensi channel bertukar. Waktu tu si Amir ni syak ada benda yang tak kena. Kecut kepala jugalah si Amir ni. Memang gurau kasar betul benda-benda halus ni. Si Amir ni juga terfikir, dia macam sengaja tahu nak memutuskan perhubungan di antara si Amir dengan kawannya melalui alat tersebut. Mungkin jugalah itu sebagai tanda pengenalan kepada si Amir sebagai pekerja baru. Dia pun tak pasti. Itu adalah cerita yang kedua. Dan terakhir, kisah bertajuk Pengalaman Jadi Jaga. Kisah ini diceritakan oleh Amir, bukan nama sebenar. Ditulis semula oleh Rashid Salim dan diceritakan balik oleh saya sendiri. Okey, itu adalah kisah kita pada malam ini. Dua kisah seram jadi Pak Gad dia. Tambah-tambah pula cerita pasal duduk hospital ni. Saya pernah ada pengalaman tahu duduk kat hospital jaga arwah ayah saya sakit dulu. Memang seram suasana dia tu. Tapi itulah,
memang tabik lah kepada pengawal keselamatan yang berani jaga, especially yang jaga rumah mayat. Ish, seram, memang bergemang. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi dengar pada malam ini, dan saya harap anda semua terhibur lah. Dan sekali lagi saya nak cakap kepada yang masih baru tengok channel ni, tolonglah scroll channel saya ni sikit, cari butang subscribe, tekan saja butang subscribe. Tak tengok tak apa, yang penting subscribe. Baik, terima kasih kepada anda yang dah lama support channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahulah macam mana nak hargai jasa anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih daun keladi. Arigato gozaimasu. Jadi saya harap sokongan anda terhadap channel Misteri Horror ini berterusan, insya-Allah. Dan saya harap lebih ramai akan subscribe channel Misteri Horror sampailah jadi 1000 subscriber, insya-Allah. Okey, itu sajalah kisah kita pada malam ini. Jumpa anda on next video. Assalamualaikum.